Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton, tak kira di mana jua anda berada, baik yang berada di Malaysia maupun anda yang berada di luar negara dan dapat mengikuti siaran ini. Kembali bersama saya, Azaria Tagaya, dalam episod terakhir Kami Sayang Teacher musim kedua. Program ini memaparkan 100 graduan dari Amerika Syarikat yang dipilih sebagai ETA atau English Language Teaching Assistant untuk berkongsi ilmu dan pengalaman mereka bersama dengan pelajar-pelajar di sekolah di mana mereka diamanahkan. Selama 10 bulan, ETA ini ditempatkan di kawasan luar bandar untuk mereka membantu pelajar-pelajar gemar dan menguasai mata pelajaran bahasa Inggeris. Setiap ETA mempunyai teknik dan cara yang tersendiri serta pendekatan yang berbeza ketika mengajar mata pelajaran bahasa Inggeris. Ternyata kehadiran ETA memberi satu sinar baru dalam kehidupan pelajar-pelajar. ETA membantu pelajar bukan sahaja yakin, malah lebih berani untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. ETA bukan sahaja sebagai tenaga pengajar dan juga mentor, malah mereka juga seperti kakak, abang dan juga sahabat kepada pelajar-pelajar. Mari kita mendekati beberapa pelajar di Melaka ini berkongsi pengalaman mengenai ETA mereka. Dikenali sebagai bandaraya bersejarah, Melaka sememangnya terkenal sebagai destinasi pelancongan yang cukup lengkap pakejnya. Bahkan negeri ini turut terkenal dengan warisan tradisionalnya yang dijaga dengan baik sekali. Melaka juga kaya dengan peninggalan bersejarah seperti monumen-monumen dan artifak-artifak yang berusia lebih dari 500 tahun. Ketika rakaman awal tahun 2020, saya turut mengambil kesempatan memperkenalkan Melaka kepada ETA Natasha dan ETA Sria yang mengajar di SMK Seri Pengkalan di Alor Gajah. Ini sekolah menengah kebangsaan Dol Said yang terletak di Jalan Datuk Dol Said, Alor Gajah, Melaka. Pada tahun 2018, buat julung kalinya, sekolah ini mendapat graduan dari Amerika Syarikat bagi program Fulbright English Language Teaching Assistant. ETA Megan Waff, ETA Kanza Shakil dan ETA Caroline Mulligan. Kehadiran ETA ternyata memberi suntikan baru bagi pelajar untuk lebih gemar kepada mata pelajaran bahasa Inggeris. 3 sahabat ini adalah pelajar SMK Dol Said dalam tingkatan 5. Mereka begitu rapat dan menyenangi perkongsian ilmu dan pengalaman dari ETA Megan dan ETA Kanza. Bagi Muhammad Haziq Zaini, dia rapat dengan ETA Kanza. Justru dia lebih fasih dan berkeyakinan untuk menggunakan bahasa Inggeris bukan saja di sekolah, juga ketika bersantai bersama rakan-rakan. Improvement dalam bahasa Inggeris yang saya dapat rasa, saya dapat tingkatkan lagi confidence saya bila bercakap dengan orang asing yang terutamanya Miss Kanza ni kan dia memang fluent English. So bila saya bercakap dengan dia, saya mesti fikirlah. Tapi masa saya fikir tu, saya fikir juga sampai English saya betul. So makin lama saya bercakap, makin saya improve lah keyakinan saya. Sebab Miss Kanza ni dia friendly. Lepas tu bila kita berselisih dengan dia, kita mesti bercakap-cakap dengan dia. Kita cakap hi ke. Lepas tu dia macam hi. Lepas tu macam tu lah. So dia mesra dengan students? Mesra dengan students. Bagi Halisha Izzati Hasnul Hadi, sungguh pun ETA Caroline hanya sempat mengajar di SMK Dol Said tidak sampai 3 bulan, namun ikatan silaturahim dia dengan ETA Caroline begitu akrab sekali. Halisha yang petah berkata-kata dan menyusun ayat sering menjadi pengerusi majlis bagi acara atau majlis di sekolahnya. ETA Caroline nampak kelebihan pada diri Halisha dan terus memberi galakan untuk fasih dan lebih yakin tatkala mengendalikan majlis dalam bahasa Inggeris. Saya pernah jadi pengacara dalam satu event dengan Miss Caroline selama 2 bulan. Dan kami pernah hang out bersama-sama dekat Pizza Hut, area berdekatan sekolah. Sebab tu saya rapat dengan Miss Caroline untuk improvekan kita punya English. Antaranya, quote dia adalah, where you want to improve your English, it's better you talk. Because when you talk, you will gain the knowledge about English.
Itu antara favourite quote yang dia selalu bagi tahu saya untuk improvekan English. Divashini L. Ram, Fatin Nabila Zulkapli, Muhammad Haziq dan Halisha sahabat karib dan mempunyai kenangan tersendiri tatkala bersama ETA di sekolah mereka menimba ilmu. Saya ke rumah Fatin Nabilah di Taman Kelemak Jaya ingin mengetahui lebih dekat pandangan Fatin dan rakan-rakannya mengenai ETA. Daripada perbualan antara saya bersama Fatin dan rakan-rakannya, dapat saya garapkan bahawa di kalangan pelajar, mereka segan untuk berkomunikasi sesama sendiri dalam bahasa Inggeris, termasuklah ketika dalam kelas bahasa Inggeris. Bagi ETA Kanza, dia sentiasa menggalakkan pelajar berkomunikasi, sungguh pun penggunaan bahasa Inggeris pelajar tidak begitu jelas. Yang penting, berani mencuba. Yalah, macam saya dengan kawan-kawan saya pun kalau nak talk dengan dia pun kenalah cakap bahasa Inggeris kan. So bila dengan dia tu kena biasakan cakap bahasa Inggeris. Tak boleh nak cakap bahasa Melayu. Jadi bila talk dengan Miss Kanza, kita orang boleh fasih lah. Macam dah biasa lah cakap bahasa Inggeris. Talk dengan dia lebih faham lah, lebih mahir cakap bahasa Inggeris. Divashini memaklumkan pada saya, sebenarnya dia sememangnya pemalu. Namun, ETA Kanza mempunyai cara tersendiri untuk mendekati setiap pelajarnya. Dia friendly. Dia memang kalau nak rapat dengan kita, dia ada way dia macam mana nak rapat. And then dia punya aktiviti, dia memang best lah. Aktiviti dia, dia tahu nak buat macam mana nak rapat dengan kita orang. Dia perbezaan dari segi aktiviti dengan game yang dia buat. Ada ETA yang lagi formal, ada ETA yang prefer for fun way. Antara aktiviti yang paling tidak dapat dilupakan empat sahabat ini adalah video klip yang dihasilkan di bawah bimbingan ETA Kanza. I like shining, you be lying. I be grinding, you waste time. No, you wanna roll with me, cause you know I put it down. Kehadiran ETA menerusi program Fulbright ternyata memberi sinar dan dimensi baru buat pelajar. Kavin Varma Supermaniam, 18 tahun, menduduki SPM tahun ini. Dia bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pengkalan Alor Gajah, Melaka. Anak kedua daripada 3 beradik, menurut ibunya K. Kavita, Kavin seorang anak yang pendiam. Mereka sekeluarga berkomunikasi di rumah dalam bahasa ibunda bercampur bahasa Malaysia dan jarang sekali dia bertutur dalam bahasa Inggeris. Bermula tahun 2018, sekolahnya menerima kehadiran program Fulbright. Ia bagaikan titik permulaan bagi Kavin yang sentiasa mencabar dirinya untuk melakukan yang terbaik demi masa depannya sendiri. Beberapa pertandingan yang membabitkan penggunaan bahasa Inggeris yang disertai melahirkan rasa gembira dan bangga buat ibunya. The first ETA was Miss Sarah Stanford. The first time I saw her, I thought she was just a visitor to our school. She just want to see something or gain experience. But when my teacher introduced her to my class, saying that she will be here for 10 months, I was like absolutely shocked because we have never received a foreigner and I have never seen one face-to-face just like that. So that gave me like the extra boost to learn English, and she made me to master a lot of bombastic words, like long words. For example, I have supercalifragilisticexpialidocious and equacernicalclinosracioluminoscuprivitriolic. These kind of words, like I can use them in writing essays, and it really made me feel happy. So the next year we got Miss Amy, and she was like too friendly. She was not Native American, she was like mixed culture. But Miss Amy encouraged me to talk more in English in front of people and use wide vocabs. Like I already have bombastic words, but how can I vary them? How can I use them in my daily life? So one day there was like this public speaking competition, and my teacher chose me to represent the school.
Sungguh pun ETA Sria berada di SMK Seri Pengkalan kurang dari 3 bulan kerana perlu pulang ke Amerika Syarikat pada Mac 2020. Kevin amat menghargai tunjuk ajar dan galakan dari Sria. Miss Shreya was here. Of course, it was a short period. She was here only for 3 months. But she helped me to work in my Nilam process because I took the book Shakespeare. It was like 1,036 pages. So everything just started with the ETA. They inspired me to do things that I'm not familiar with, that I thought I cannot do. But when they came to me and then they talked to me, I felt like there wouldn't be a problem if I want to go out. And in the future, yes, I want to see myself as a lawyer talking in a court for justice with English. Baik, program Fulbright English Language Teaching Assistant atau ETA telah lebih 20 tahun berada di Malaysia bermula di negeri Terengganu dan kini ETA yang terpilih ditempatkan di sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Program ini bukan sahaja memberi impak positif kepada kehidupan para pelajar untuk terus mencapai keputusan yang cemerlang dalam mata pelajaran bahasa Inggeris, malah ia turut memberi kesan kepada ETA yang memilih untuk terus menabur bakti dalam bidang pendidikan sama ada di negara asal mereka ataupun ke luar negara. Kami mendekati seorang ETA yang pernah berkhidmat di SMK Indahpura 1 di Kulai Johor dan kini ETA Charles menabur bakti di Bangkok, Thailand. Charles Honstra atau mesra disapa Cikgu Charlie berasal dari New Jersey. Dia menjadi guru ETA pada tahun 2012. Sungguh pun telah lebih 9 tahun meninggalkan Malaysia, kenangan dan memori ketika mengajar di SMK Indahpura 1 Kulai Johor sentiasa tersemat di sanubarinya. Thank you so much for joining us on today's interview. It's wonderful to be talking to you. Of course, it would have been good to actually meet up with you in normal terms, but this is good as well, I guess. How are you doing? I'm doing great, and it's really great to be invited to talk with you all today. I'm excited to be here. Okay, so first of all, tell us a little bit about yourself so our viewers can get to know you more. Sure. So my name is Charles Hornstra, but everyone called me Charlie. And in Malaysia, at least when I was working with the students, I was Cikgu Charlie, which was a different term for me to get used to. And I was an ETA in 2012 when I arrived in Malaysia, and it was a really amazing experience to be involved with. So what were the challenges that you faced while you were in Malaysia? Sure. I think the largest challenge for me was to find my fit at the school and make sure that I wasn't stepping on any of the toes of the current, the professional teachers, the teachers that have a career in teaching. Because, like I said, we were not trained to be teachers, but we were there to be assistants, to be able to work with the students on building their language skills and really building confidence for the students. And one of the coolest things that I got to do with the students was start a dodgeball club for them. And it was just a way to gather after school, play a sport that is traditionally played in the United States. And they also got to practice their English during that time. And it was a fun atmosphere. It was boys and girls from the school. And we really had an amazing opportunity to just be free, be together after school, and play games while learning English. And I think that's the biggest thing for the ETA program is we're there to assist the students. We're not there to be professional teachers, but we try to fit in and be able to provide assistance and support wherever we can. Okay, awesome. Thank you so much, Charlie, for talking to us and for sharing with us your experience. And hopefully, when this virus is over, maybe we can meet up sometime. I do hope that as well. And yes, please be safe. And if anyone watches this from Kulai, I miss you, and I hope I get to see you all again soon. Thank you. Awesome. Thank you so much, Cikgu Charlie. Bye.
Program Kami Sayang Teacher memaparkan kisah guru ETA dari Amerika Syarikat yang bertandang ke Malaysia secara sukarela untuk berkongsi ilmu dan mengajar bahasa Inggeris di beberapa sekolah terpilih selama sebulan. Berikutan hanya beberapa sekolah sahaja berpeluang mendapat guru pembantu bahasa Inggeris. Beberapa aktiviti yang dianjurkan turut memberi ruang dan peluang kepada pelajar yang tidak mempunyai ETA di sekolah mereka untuk menyertai aktiviti yang dijalankan. Sekarang ni kita nak bersama dengan seorang pelajar, Ahmad Adib, yang pernah menimba ilmu daripada golongan ETA ini. Yang menariknya, sekolah Ahmad Adib ni tidak ditempatkan ETA, tapi dia berpeluang untuk bertemu dengan mereka dan belajar daripada mereka di kem bahasa Inggeris. Kalau nak tahu lebih lagi, apa kata kita tanya sendiri pada Ahmad Adib. Assalamualaikum. Lama dah tunggu? Okey. Ahmad Adib Zulfakh Ahmad Izlan, 19 tahun, bekas pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Bongor, Baling, Kedah. Kini dia menyambung pelajarannya di Kolej Profesional Mara di Beranang, Selangor. Kami dimaklumkan SMK Bongor antara sekolah yang tidak terpilih untuk menerima ETA. Bagaimanapun, atas usaha pengetua, Cikgu Zur Aiza Abdul Hamid, beberapa pelajar diserapkan untuk menyertai English Camp yang dianjurkan gabungan ETA yang mengajar di Kedah pada tahun 2018. Okey, Adib, saya difahamkan Adib sebenarnya sekolah Adib ni tak ditempatkan ETA, tapi Adib berpeluang untuk bertemu dengan mereka kan. Boleh tak cerita Adib sebenarnya belajar dekat mana dan macam mana boleh jumpa dengan ETA ni? Okey, basically dia orang ni ada buat satu bengkel bahasa Inggeris untuk sekolah kami. And then ETA ni dia datanglah, dia dalam 4 orang. So dia orang datanglah buat bengkel ni untuk macam nak bagi ada event juga. Macam ambassador datang kan, bagi sikit ilmu dekat budak-budak yang tak ada ETA ni, macam Muslim macam kami kan. Macam itulah. Saya sempat berkenalan dengan seorang ni, nama dia Miss Kiara. So, saya dah tanya kat dia macam mana tips untuk cakap bahasa Inggeris dengan lebih lancar. So dia katalah, cakap je. Macam, jangan kisah orang nak kata apa, macam orang macam kata acah kalau nak cakap bahasa Inggeris apa semua kan. Jangan kisah, cakap je. As you wish. So dengan itu, you boleh improve bahasa Inggeris. Kehadiran Ambassador Kamala Shirin Lakhdir, Duta Besar Amerika Syarikat ke Sekolah Adib, satu penghargaan indah pihak sekolah dan pelajar. So ada juga jumpa dengan Duta kan, Madam Kamala kan? Apa yang dia kongsikan? Ada tak sempat dia berkongsi apa-apa dengan pelajar waktu tu ke? Apa yang dia buat waktu lawatan tu? Okey, yang dia berkongsi untuk pelajar, dia macam juga ETA tu kata. Macam bahasa Inggeris ni kita perlu cakap je. Kita tak kisah orang cakap apa kita kan. Kita cakap je as we wish. Kita cakap. So dengan itu kita boleh improve dia kata. So macam dia juga dia kata dia belajar juga banyak bahasa kan. So dia buat macam mana yang dia ajar kat orang ni, macam mana orang nak cakap bahasa Inggeris. So yang dia buat untuk lawatan tu dia macam dia nak berjumpa dengan Puan Zuaiza kalau tak silap saya. Sebab Puan Zuaiza ni pernah pergi ke USA. Dalam tak silap saya exchange teacher ataupun exchange student macam tu. So itulah Puan Zuaiza boleh berkontak dengan Ambassador of USA sebab dia pernah pergi sana for good. ETA mengajar pelajar subjek bahasa Inggeris dengan menggunakan pelbagai pendekatan unik, diselang-selikan dengan menyanyi, menari, berlakon, bermain, teka-teki, kuis, bersukan dan juga membuat rakaman YouTube. Teknik yang digunakan ternyata memberi kesan positif terhadap pelajar, terutama bagi mereka yang berada di kawasan luar bandar. Sekarang saya berada di Saujana Puchong untuk melawat Cikgu Lailia Harun yang pernah mengajar bahasa Inggeris di SMK Salur, Kelantan. Nak tahu apa kisah dia? Jom ikut saya. Saya ke Puchong, Selangor, ke rumah bekas guru Cikgu Lailia Harun. Perkhidmatannya dalam bidang pendidikan lebih 25 tahun dan telah bersara 5 tahun lalu. Pernah mengajar di Kelantan dan kemudian di Selangor, dia tidak menafikan penggunaan bahasa Inggeris sangat penting. Okey, untuk diorang nampak mereka, bukan mereka tak boleh sebenarnya, cuma mereka malu dan takut. Sebab pada mereka bila nak bercakap tu semuanya kena betul. Grammar kena betul, sebutan kena betul, baru boleh cakap. Kalau tak nanti kawan ejek. Tapi sebenarnya tak, bila kita
push, bukan push juga. Kita pujuk, minta dia bercakap, galakkan dia bercakap. Dia boleh. Ramai pengetua, guru mentor, guru yang masih mengajar mahupun yang telah bersara yang telah saya temui berpendapat program Fulbright ini satu program yang amat baik dan perlu diteruskan. Program yang positif ke arah pencapaian bahasa Inggeris ni untuk memperbaiki bahasa Inggeris murid-murid kita, saya sokonglah. Tambah-tambah lagi yang bercakap itu, yang mengajar itu adalah bahasa ibunda mereka sendiri kan. Jadi mungkin sebutan tu lebih mirip kepada bahasa Inggeris tersebutlah. Dan mungkin murid-murid kita pun bila dengar tu dia something different kan. Sebutan pun lain, muka pun lain, rupa pun lain. Mereka akan lebih minat. Kehadiran ETA membuka ruang dan peluang untuk pelajar lebih yakin dan bersemangat untuk belajar dan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dengan cara dan teknik tersendiri daripada ETA masing-masing. Program ini membantu dan melahirkan lebih ramai pelajar untuk berminat menguasai bahasa Inggeris. Semoga program Fulbright English Language Teaching Assistant ini akan diteruskan tak kala berakhirnya pandemik COVID-19 di Malaysia dan di seluruh dunia. Walaupun durasi bagi ETA tahun 2020 terpaksa dipendekkan akibat pandemik COVID-19, namun kehadiran mereka sedikit sebanyak memberi semangat kepada pelajar-pelajar untuk menguasai dan mencapai keputusan yang baik dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Tahniah diucapkan kepada ETA dan guru mentor, jasa yang ditaburkan pasti akan dikenang oleh para pelajar. Begitu cepat masa berlalu, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Kedutaan Amerika Syarikat, MESI, Kementerian Pendidikan Malaysia, pengetua, guru mentor, guru-guru, pelajar-pelajar dan kepada semua yang terlibat menjayakan sepanjang program ini dirakamkan, program Kami Sayang Teacher. Saya bagi pihak penerbit Mazlin Nordin ingin memohon maaf jika terdapat sebarang kekilafan sepanjang proses rakaman dijalankan. Baiklah, saya Azaria Tagaya. Semoga kita berjumpa lagi di musim akan datang. Ingat, kita jaga kita. Kami sayang teacher. Bye.